Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, kitab al-umurul manhiyyu anhu, perkara-perkara yang dilarang melakukannya. Bab yang ke-273, babu tahrim ihtiqaril muslimin, bab haram menghina orang Islam. Ini adab ni cukup besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya tidak menghina orang Islam yang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mulakan bab ini dengan firman Allah ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Surah Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 11. Jadi Hujurat ini terkenal dengan surah adab dan akhlak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu puak lelaki mengejek-ngejek puak lelaki yang lain. Boleh jadi mereka yang diejek-ejek itu adalah lebih baik daripada mereka yang mengejek-ngejek. Dan jangan pula wanita-wanita mengejek-ngejek wanita yang lain. Boleh jadi mereka yang diejek itu adalah lebih baik daripada mereka yang mengejek. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu saling panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk. Sejahat-jahat nama panggilan ialah panggilan kefasikan sesudah keimanan. Dan sesiapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala larang daripada kita menghina, mempersendakan orang lain. Jadi sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu iaitulah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ini termasuk dalam perbuatan yang tidak baik. Jadi dalam ayat ini pelik berlaku. Biasanya ayat-ayat ni Allah Ta'ala sebut sekali ya, tapi dalam ayat ini dia bawa dua kali, laki-laki sekali, perempuan sekali. Bermakna isu ni isu besar. Setiap kumpulan ada larangannya yang tersendiri, yang masing-masing mempunyai perkara yang patut diambil perhatian. Mafhum daripada ayat ini apa dia? Yang pertama, kita dilarang memperolok-olok dan mengejek-ngejek orang lain, sama ada individu atau kumpulan. Jangan duduk main orang. Kita kata orang seorang ataupun ramai-ramai. Yang kedua, orang-orang yang kita anggap hina dan rendah martabatnya tidak semestinya hina. Bahkan mungkin mereka lebih mulia dan lebih tinggi martabatnya di sisi Allah dan di sisi manusia berbanding dengan kita. Kita anggap kita ni hebat, rupanya orang tu walaupun dia ni seorang orang kampung, orang biasa aja, tapi hubungan dia dengan Allah sangat rapat. Dengan ibadat dia, dengan hati bersih, tidak dengki, tidak hasad pada orang. Yang ketiga, orang-orang yang beriman dilarang mencela antara satu sama lain.
kerana celaan itu sendiri bererti celaan itu bererti mencela diri sendiri. Ini kerana orang mukmin itu seperti suatu badan. Inilah di antara maksud ayat, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Wala talmizu anfusakum. Jangan cela diri kamu. Maknanya bila kita cela orang Islam lain, seolah-olah kita kata kita sendiri. Sebab mereka saudara kita. Mereka adalah saudara kita. Yang keempat, kita dilarang saling menggelar sesama kita dengan gelaran yang buruk. Hari ini, Allahu Akbar, macam-macam gelaran ada belaka. Apa tak kata kepada kawan sendiri. Nah, kalau kita senarai untuk tahu 2015 ni pun banyak dah nama gelaran. Yang boleh kita senarai pendek. Apa nak kata? Jebon, wala'un, apa lagi? Ni dia panggil kata-kata yang viral, yang diguna pakai oleh orang-orang yang gatal tangan dalam Facebook. Inilah ini antara kata-kata dia yang kita rasa cukup jahat untuk nak kata kepada kawan-kawan sendiri. Jangan. Yang kelima, memanggil dengan gelaran si fasik. Bahasa jahat, fasik, munafik, si Yahudi, si kafir dan sebagainya adalah gelaran yang sangat buruk diberikan kepada orang yang beriman. Maka kita hendaklah menjauhi gelaran ini, kerana ia mungkin akan kembali kepada si penggelar tadi, sebagaimana telah kita bincangkan dalam hadis yang lepas. Siapa dia kata kepada saudara dia ya kafir, ya fasik, faqad ba'a, maka kataan tersebut balik atas kepala dia sendiri. Nah, ini larangan yang keras. Allahu Akbar. Ataupun kita panggil orang yang dah masuk Islam. Orang ni kita kata apa dia? Agama Buddha dulu. Dia dah masuk Islam, kita panggil Buzi. Ini buat satu sama juga. Masalah hari ni, kalau orang Cina masuk Islam ke orang India, kita panggil mu'allah dia. Walau kawan tu jadi qari antarabangsa dah baca Quran, mu'allah lagi. Ada setengah tu jadi profesor pengajar syariah. Pasal bahasa Arab dah dia tu. Mu'allah. Hak Melayu ni ngucap pun tak erti, tak mu'allah. Itu masalah kita hari ni. Ada masalah dari sudut panggilan-panggilan, gelaran. Tapi tak payah dah. Apa mu'allah lagi je? Maka kita wajib bertaubat di atas semua dosa, sama ada kecil atau besar. Jika kita tidak mahu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi gelaran-gelaran ini cukup besar. Maka ada dalam riwayat cerita An Abi Jabirah bin Ad-Dhahak, dia kata ayat ini turun kepada kami Bani Salamah waktu Nabi SAW sampai di Madinah. Seorang tu ada 2-3 nama, seorang-seorang 2-3 nama ada. Maka bila panggil nama ni, orang kata ya Rasulullah, dia tak suka nama tu, ya ghadab. Maka turun ayat Quran ini, kita kena panggil nama orang suka. Kalau gelaran dia tu dia tak suka, jangan dipanggil. Walaupun termasuk pelajar-pelajar sama-sama kawan-kawan, jangan dipanggil gelaran-gelaran yang orang tak suka, kerana itu termasuk dalam mempermain-mainkan nama orang. Jangan. Dan kita pun kalau nak pilih nama anak-anak, pilihlah yang betul-betul. Jangan beri nama tak terkalu. Jadi bila orang panggil jadi pelik pula nama anak tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang pertama dalam bab ini iaitu hadis 1576. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bihasabi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim, rawahu Muslim. Bihasbi imri'in min asy-syarri, maksud dianya cukuplah seorang itu daripada keburukan, mendapat keburukan dengan hanya penghinaannya terhadap saudaranya orang Islam. Pada tu nak tahu orang buruk perangai, bihasbi imri'in min asy-syarri, orang tak baik siapa dia? Orang yang gelar orang Islam lain dengan panggilan yang buruk. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Allah. Dan hadis ini baru saja disebut dalam bab yang telah lepas, iaitu bab larangan mencari kesalahan orang lain dengan lengkapnya. Jadi Imam Nawawi kata kita sebut dah dalam bab yang lepas. Pengajaran daripada hadis, orang yang menghina saudaranya se-Islam adalah orang yang buruk dan hina akhlaknya,
dan itu sudah memadai untuk menandakan demikian. Cukuplah kalau kita dengar orang ni panggil kawan-kawan kita, panggil kawan dia dengar panggilan yang buruk. Orang Malaysia ni kak, orang Melayu ni panggilan yang buruk sekali ke apa dia? BABI ya tak? Kalau dia panggil kawan dia tu, tu berat benar tu. Berat, sangat buruk dia punya perangai. Adik-adik BABI apa dia? Anjing. Bahasa ini jangan panggil. Mana boleh kita boleh panggil binatang yang najis mughalladhah ni kepada kawan kita orang Islam? Aib. Suatu keburukan perangai yang besar. Siapa dia panggil hari ni, kalau kita nak keluar surah akhlak, budak-budak ni boleh down 50 atau bawah lagi. Tak boleh. Tak boleh pergi syahadatus suluk orang perangai macam ni, tak boleh. Ini berat. Allahu akbar. Yang kedua, larangan menghina sama Islam kerana ia boleh menjejaskan perhubungan sesama kita. Yang ketiga, setiap Muslim mestilah menghormati orang Islam yang lain. Wajib hormat Muslim yang lain. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanah. Faqal innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Maksudnya, tidak akan masuk syurga sesiapa sahaja yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarah daripada sifat takbur. Na'udzubillah. Sikit tak boleh masuk syurga, kena pergi neraka dulu. Masuk juga, tapi beratlah kena selam dalam neraka dulu kan. Maka ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ada laki-laki ni suka pakaiannya cantik, suka penampilan lah, baju comel, piuh lawa, dan kasutnya cantik, maka adakah itu termasuk dalam takbur? Kereta comel, takbur? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu jamil, Allah Ta'ala itu cantik, sempurna, dan seluruh pekerjaannya cantik, dan dia sukakan kecantikan. Jadi kalau kita ada duit, tak salah kita pakai baju comel, pakai piuh lawa, pakai kereta baik, rumah comel, tak ada masalah. Tapi jangan ambil hak haram. Maka Nabi definisikan di sini, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur ialah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ini masalah kita duduk sini. Hadis ni riwayat Muslim. Berapa ramai kita dengar orang-orang cakap, bila orang cakap benda-benda lain, tuan, apa ni salah hak kita buat ni. Siapa cakap? Ustaz tu kata. Dia tahu mana? Dia baca hadis contohnya. Dia bukan sekat tolak kebenaran, dia tolak sekali dengan ustaz. Dia ustaz tu apa benda? Ini dia panggil batarul haq, tolak kebenaran walaupun dibaca hadis, walaupun dibawa kata-kata imam-imam yang besar, tapi bukan sekat tolak kebenaran, hina orang lain lagi. Maka ini dia panggil contoh-contoh orang takabur di atas muka dunia ni. Kita kena dengar apa orang kata. Kalau kita tak setuju, kita tolak dengan hujah. Tolak dengan hujah. Hujah sayanya begini, ada dalil. Quran kata macam ni, hadis kata macam ni, Imam Syafi'i kata macam ni, imam-imam besar kata macam ni. Barulah dia panggil hujah. Kalau sakat tolak dengan tu bukan dia tu bukan intelek cara macam ni. Dia panggil encelek. Manusia hari ni ada dua kategori. Satu intelek, maknanya dia tolak hujah dengan hujah. Satu lagi encelek. Tahu encelek? Celek mata kau kan? Tak ada hujah apa, celek mata. Ini masalah kita. Dan telah lepas keterangan dengan lebih jelas dalam bab haramnya takbur. Jadi Imam Nawawi tak mau cakap panjang sini, sudah ada dah. Pengajaran daripada hadis, besarnya bahaya takabur kepada seseorang terutamanya di akhirat. Atas dunia ni tak nampak apa, di akhirat masalah. Yang kedua, pemakaian yang kemas dan cantik bukanlah takbur, bahkan ia digalakkan dalam Islam. Jangan duduk main. Ini Islam menggalakkan benda ni. Yang ketiga, ramai yang salah faham tentang konsep takbur. Orang salah faham, dia ingat takbur tu jalan lopak saja, jalan meninggi. Tolak kebenaran itu takabur juga nama dia. Jangan ingat takabur tu masalah yang berat-berat. Dia tu takabur tu, tunjuk kaya dia panggil dah. Kita sendiri pun miskin, naik basikal, tapi orang ajar suruh solat betul tak mau, takabur juga nama dia.
Yang keempat, takabur yang sebenar ialah tidak mahu menerima kebenaran dan menghina orang lain. Jangan. Yang kelima, takabur adalah dosa besar, dan sedikit daripada takabur pun sudah menghalang ke syurga daripada awal. Artinya kena pergi ke neraka dulu, wal-iyazubillah, lepas tu baru balik ke syurga. Jadi neraka ni sekali celup pada dah. Okey, kita tarah mi celup berat dah. Sekali celup je sak akak masuk dah. Ini neraka api dia 70 kali panas daripada api dunia. Tah kita, jangan duduk memikir lagu tu. Saya kata tak apa. Ingat cerita orang tak puk, dengar dah cerita. Dia ni pasal jenis gila nak jadi ketua. Kerja dia nak jadi ketua. Orang tanya dia, awak ni kalau masuk penjara jadi ketua dalam penjara, ataupun awak duduk luar jadi koli, nak jadi hak mana? Dalam penjara pun tak apa, jadi ketua. Tak apa lagi setakat tu. Hak tak puk lagi orang tanya dia, kalau duduk neraka dengan syurga, neraka jadi ketua, syurga tak jadi apa-apa, neraka pun tak apa. Kata ada orang ni boleh bagi penapa dah, dia ni atas hospital jiwa ni dah. Kita ni banyak masalah sakit jiwa gini, sakit jiwa. Jangan duk main lagi tu. Ini orang takabur ni biasanya orang sakit jiwa. Orang ada masalah kejiwaan, kata orang. Sebab kenapa tak boleh terima kebenaran? Itu masalah kita. Kenapa yang benar tak boleh terima? Nak main juga, nak kerakin juga, lah. Hadis yang ketiga, wa an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan, faqala Allah azza wa jalla man zal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka, rawahu Muslim. Daripada Jundub bin Abdullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki telah berkata. Jadi dua orang ni kelahi, cerita dia panjang lah. Dua orang ni kelahi, dia ni orang panggil pasal dia nak tunjuk alim lah. Dia pergi nasihat ke kawan dia, berhenti maksiatmu ni. Kawan dia tu tak hirau, buat maksiat juga. Dia akhir kali dia marah, dia pun bersumpah. Ni sumpah dengan hak sumpah ni lah, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan ampunkan si fulan. Abah so perangai tak mahu taubat, Tuhan tak ampun dia. Bila dia bersumpah atas nama Allah, Tuhan tak ampun, macam mana dia tahu Tuhan tak ampun? Di mana dia tahu tentang ilmu Allah? Maka lalu Allah yang maha mulia dan maha agung berfirman, siapakah orang ini yang berani bersumpah ke atasku? Siapa dia awak? Bahawa aku tidak akan mengampunkan si fulan itu. Kata Allah, fa inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah ampunkan dosa si fulan dan aku telah hapuskan amalmu, yakni orang yang bersumpah tadi. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Bahaya. Hari ini ada sebahagian orang macam itulah bila bercakap, dia ni ila jahannam wa bisal masir, dia jatuh hukum selalu dah. Jadi kita tahu, kita boleh bagi tahu kalau kita rasa orang itu bersalah. Tunjukkan di mana salah dia dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya, dengan burhan yang nyata. Tapi nak jatuh hukum tak boleh. Mana boleh jatuh hukum atas orang tentang masalah dia ni ahli neraka ke tidak, itu bukan kerja kita. Dan kita nak confirm orang ni ahli syurga pun tak boleh. Nak confirm sebagai ahli syurga pun tak boleh. Nak confirm ahli neraka pun tak boleh. Cuma kita boleh mengatakan perbuatan sedemikian boleh membawa ke neraka. Perbuatan semedian Nabi SAW sebut dalam hadis, la'anallah, Allah Ta'ala la'nat, Rasulullah SAW la'nat laki-laki yang menyerupai perempuan. Kita boleh kata. Tapi kalau jumpa orang dia ngongeng ke berjalan, jangan cotek tadai bahasa menatai ahli neraka. Tak ada hak untuk kita nak jatuh hukum. Kita boleh menjelaskan hukum, tapi menjatuh hukum jangan sekali-kali, jangan celupar mulut. Itu sangat bahaya. Dalam kitab kita Perisai Mukallaf, kita dah bahas panjang tentang masalah ini, dan juga dalam bab yang lepas kita juga telah bincang tentang masalah takfir al-muslim ataupun menjatuhkan hukuman fasik mubtadi' kepada orang-orang Islam. Ini sangat bahaya. Pengajaran daripada hadis, rahmat Allah Ta'ala dan keampunannya kepada hambanya adalah luas. Kita letak situ. Allah Ta'ala nak ampun orang ni, itu hak dia. Jangan duduk sekat. Yang kedua, peringatan supaya tidak memperkecilkan orang lain. Ada 2-3 minggu lepas ada orang mari sini, lepas solat Jumaat, dia kata, ustaz saya nak pergi ke satu tempat. Pasal anak dia kerja bahagian keselamatan, nyobuli di kawan, ambil harta dia.
Jadi lebih kurang dalam 60,000 duit. Dia tu kawan tu nak bayar 10,000 ya. Jadi berundi punya berundi, dia kata tak apa, aku maaf lah 50,000 lagi tak payah bayar. Lepas balik rumah menyesal. Dia mari jumpa sini, dia kata ustaz saya nak pergi jumpa orang tu, saya nak pergi kata ke dia. 50,000 tu membawa lah cara depan Tuhan esok. Saya kata, kan awak maaf dah dia tadi. Maaf mula-mula, lepas tu tak maaf pula. Nah, tengok, kita nak bercakap biar betul-betul. Biar betul-betul kita nak beri. Tapi bila kita beri tak boleh tarik balik dah. Sebab dalam hadis ada sedih menyebut al-raji'u an hibatihi, al-a'idu min hibatihi kal Nabi bab bandingkan orang yang tarik balik pemberian dia sepertilah anjing yang muntah dia jilat balik. Dengar tu baru berasa anjing muntah jilat balik, sedap dengar. Orang yang beri pemberian kepada orang tarik balik, itu bandingan dia. Jangan. Maka kita tak boleh nak hina orang lagi setelah kita beri pada dia, jadi hak dia. Kenapa awak berinya? Jangan duduk main-main, jangan gurau tak terlalu. Beri tak apa tu tarik balik, itu masalah. Sama juga suami masa saya ke bini enggak beri belakang hak bini nak. Apabila ada masalah, ambil semula. Lah. Tak ada hak. Dah bagi tak. Yang ketiga, tidak harus menjatuhkan hukuman dalam perkara yang hanya menjadi ketentuan Allah. Jangan jatuh hukum pada orang. Dia ni tak semaya ni sah dan ngaku jahannam. Ila jahannam bisal masir. Kalau mati tak nak tak boleh jatuh hukum atas orang. Boleh jadi dekat dia nak mati dia taubat. Kita tak tahu. Allah Taala yang Maha mengetahui kan. Kerana perbuatan itu tidak beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tak boleh jatuh hukum. Kita wajib memberi nasihat. Nasihat kena beri. Kita pergi jumpa dia, saudara, awak ni ada masalah ni, tak solat ni, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala, kita sebut tentang larangan Allah Ta'ala kepada orang yang tak solat. Itu hak kita untuk beri nasihat. Jangan kata tak boleh, orang tak solat apa kita kena kata dia ahli syurga juga sebab tak tahu. Kita tak jatuh hukum la neraka wala syurga. Yang kita kata orang tak solat ni orang berdosa dengan Allah Azza wa Jalla sehingga dia bertaubat. Tamatlah bab 273, kita pindah kepada bab 274. Babun nahyi an izhari syamatati bil muslim. Bab larangan menyatakan kegembiraan dengan bencana yang menimpa seorang muslim. Sudah kejap. Larangan daripada gembira dengan bencana yang menimpa tak seorang muslim. Kita suka tengok orang tu kena bala, pada muka. Pada muka, sedap tu ayat tu tak? Apa nak jadi? Firmanullah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Iaitulah sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi macam mana kita nak suka kalau saudara kita kena bala? Kita suka sudah, tak boleh suka. Wa qala ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin tersebarnya berita perbuatan yang keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Jangan. Allah kata orang yang suka menyebarkan perbuatan yang keji. Jadi perbuatan keji dalam ayat ini iaitulah menyebarkan tuduhan jahat kepada Sayyidah Aisyah. Kononnya Aisyah buat benda tak baik. Tapi ayat ini umum. Para ulama tafsir mengatakan termasuklah menyebarkan benda-benda yang tak baik. Hari ini orang suka sangat sebar cerita-cerita karu, cerita itu semua tu benda-benda yang kira al-fahishatu, benda-benda yang keji. Tak usah kira lah. Hak usul lembek. Taklah sak khabar muka depan lagi cerita. Ini semua ni termasuk dalam tasyi'ul fahishah, menyebarkan benda-benda yang tidak baik dalam masyarakat. Jadi kita beri nasihatlah kepada wartawan-wartawan, penulis-penulis blog, penggata tangan, Facebook. Tuan-tuan ingat tak hari ni, kalau berlaku aksiden, dia pergi ambil gambar kawan tu duduk terletak dengan darah-darah tu, ambil gambar masuk. Aksiden berlaku di tempat sekian-sekian, baru sani baru. Saya orang pertama tengok.
Apa kerja awak duduk-dudukkan benda ni? Kalau betul-betul nak tolong, angkat benda tu bawa hospital. Itu baru betul. Setakat duk sebar. Bila kita marah, dia kata apa? Ini pengajaran untuk kita supaya jangan lari laju. Kita tak tahu orang kata lari laju ke tak. Boleh jadi dia kena langgar. Tengok. Jadi tak usahlah duduk. Kita anggap gini ya, para jemaah sekalian. Kita anggap gini. Kalaulah orang tu gambar dia dalam keadaan berdarah dalam gini, gambar kita, suka tak suka? Orang sebar gambar tu, suka? Tak suka. Ni pergi ke hospital tengok orang sakit, wayar penuh, ambil gambar. Kawan itu baju pun tak pakai, apa tak pakai. Ini semua ni mengaibkan orang. Kita boleh cerita orang ni sakit, memadailah sekat tu. Nak darah, pergi dia. Pergi hospital. Tak payah duduk, tak snack ambil gambar mari sini nak tengok. Nak tengok pergi ziarah orang sakit. Jadi maka orang saya namakan kegilaan kita, kegatalan tangan kita ini nak sebar segala benda yang kita tengok. Budak orang ni kena aksiden sebar, orang mati masuk dalam kubur pergi duk ambil gambar situ. Cukuplah dia dengan malaikat dalam kubur, tak payah kita duk sebar benda-benda yang pelik-pelik. Maka nasihat kita kepada para jemaah, biarlah ada had, ada sempadan. Benda-benda bukan semua benda kita kena tayang dan bukan semua kita kena beritahu. Kita boleh tahu hari ini berlaku aksiden sekian-sekian, kita doakan kepada mangsa ini supaya Allah Taala sembuhkan dia, beri kesabaran kepada dia. Kalau dah mati kita minta keluarga dia sabar, dia sendiri mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi tak payah duk sebar gambar-gambar. Hari ni tak tahulah, kadang-kadang sampai 10 gambar tu masuk. Kamera orang hot speed dah, dia punya speed pakai gen situ ya kata orang. Apa punya perangai lagu ni? Surah An-Nur ayat 19 ini mengajar kepada kita supaya tidak menyebarkan benda-benda yang tidak baik. Mafhum daripada ayat, yang pertama, kita dilarang untuk mengaibkan orang yang beriman dengan menyebarkan berita-berita kekejian dan balasan buruk akan menimpa orang yang melakukannya. Jadi bagi saya termasuk dalam mengaibkan, menyebar gambar-gambar orang aksiden dan sebagainya. Yang kedua, balasan azab yang pedih di dunia dan akhirat dijanjikan kepada orang yang menyebarkan berita kekejian yang dilakukan oleh seseorang yang beriman, kerana ini boleh menyakiti dan menganiayainya. Apatah lagi halnya kalau kita menyatakan kegembiraan kepada musibah yang menimpa orang mukmin, maka ini lebih utama dalam menyakiti dan menganiayainya. Anda ingat satu kes yang orang sebar gambar pegawai bank kena tembak. Sebar gambar sampai keluarga minta buat rayuan tolong hapuskan gambar itu. Ini mengaibkan keluarga kita. Jadi kita suka-suka sebar gambar. Nah, jangan dah jadi. Tak payah duduk kerja jadi wartawan sambilan begini, kerana kita ada yang tersendiri. Hadis-hadis yang berkaitan, hadis yang ke-1579. Wa an Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzhirish syamatata li akhik fayarhamahullahu wa yabtalik. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksudnya daripada Wasilah ibn al-Asqa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu menyatakan kegembiraan dengan musibah yang menimpa saudaramu, dan jika kamu berbuat demikian maka Allah akan memberinya rahmat dan akan menguji, memberi bala kepada kamu. Jadi kalau kita tengok orang, jangan menzahirkan kita rasa gembira dengan orang tu kena padai ada muka tu, duduk jaja situ sini, duduk sebarkan berita orang ni kena bala, orang ni kena. Jangan. Sebab boleh jadi Allah Ta'ala maafkan dia, Allah Ta'ala beri kesabaran kepada dia, beri ganjaran kepada dia, dan Allah Ta'ala uji balik kita dengan sebab tersebut. Jadi ada seorang ulama zaman dulu, ulama salafus salih ni, dia kata apa? Menarik kata-kata dia. Dia kata aku beristighfar 30 tahun kerana satu kata-kata dia pergi kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah ni baik ke tak baik? Baik kan? Tapi kenapa dia pergi istighfar? Sebabnya satu hari berlaku kebakaran di tempat dia. Berlaku kebakaran. Bila berlaku kebakaran, orang bagi tahu, "Syekh, awak punya kedai selamat." Alhamdulillah, dia kata. Jadi kedai dia selamat, kedai orang lain 10 buah lagi hangus. Dia rasa lepas orang soleh ni lain jiwa dia. Tak salah dia kata alhamdulillah sebab kedai dia betul. Cuma dia bimbang, dia takut seolah-olah macam dia gembira kedai dia selamat, macam dia gembira juga kedai orang lain hangus.
Jadi aku istighfar 30 tahun dengan sebab aku kata alhamdulillah kerana peristiwa tersebut. Subhanallah. Jadi berapa banyak dah kita ni? Kalau 30 tahun satu istighfar, kita ni beratus tahun kena istighfar. Duduk suka orang kena bala. Inilah masalah-masalah yang berlaku apabila jiwa kita tidak tenang. Kita suka tengok orang mukmin susah. Bahkan kalau kita boleh kan, orang yang kita tak suka ni kalau boleh mati selalu. Nah, kena panah letar dah dia tu. Kena panah ke halilintar. Kena panah ke peti dah. Mati dah dia tu, mati. Beres. Selesai masalah kita. Ini yang kita suka. Ini masalah yang berlaku kerana kita tidak beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala bala pada orang kita suka, kita kena ingat bala yang tersebut juga akan mari. Ini hadis ini kata diberikan oleh Tirmizi, katanya sanadnya hasan. Ada sebagian ulama menilai hadis dalam dhaif Sunan Tirmizi menilainya kata sanadnya dhaif. Dalam bab ini juga dalilnya ialah hadis Abu Hurairah yang telah lepas dalam bab larangan mencari keaiban orang lain. Jadi jangan kita doai orang lain. Iaitulah hadis setiap muslim kata muslim yang lain itu haram, damuhu wa irduhu wa maluhu. Jadi Nabi kita larang orang ni daripada buat yang dalam hadis. Ada lagi hadis yang lain dalam riwayat lain. Riwayat ini juga tidak kuat. Dia kata apa? Man ayyara akhahu bizambin lam yamut hatta ya'malu. Ini hadis ini juga dhaif kata ulama. Siapa yang mengaibkan saudaranya dengan satu dosa, aib saudaranya dengan satu dosa, dia tidak akan mati kecuali dia akan buat dosa tersebut. Wal iyazubillah. Jadi kalau hadis ni, ini hadis ni pun berat, maka janganlah sekali-kali kita syamatah, kita suka kita pergi buat benda-benda yang tak baik, yang menyebabkan seolah-olah kita menampakkan sangat kita tu gembira dengan perbuatan orang itu buat maksiat, sehingga kita gembira dia kena bala. Pengajaran daripada hadis, orang yang beriman yang sebenar akan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dia akan bersedih dengan kesedihan mereka dan bergembira dengan kegembiraannya. Jadi kalau orang itu sedih, sedihlah kita. Kalau tak sedih pun buat sedih lah, biar nampak kita tu bersimpati dengan sahabat kita tu. Yang kedua, tidak harus bergembira dengan kesedihan yang menimpa orang lain, kerana Allah akan membalas perbuatan buruk itu. Jadi kita kena ingatlah, kalau kita suka dengan perbuatan orang lain, Allah Ta'ala akan balaskan perbuatan tersebut ke atas kita pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kita ambil benda-benda yang berat macam ni. Bab yang ke-275, babu tahrimi ta'ni fil ansabis sabitati fi zahiri syar'. Bab pada haramnya mencela keturunan yang jelas menurut zahir syarak. Jadi orang ni memang keturunan dia, kita tahu, tapi kita pergi cela keturunan dia, itu haram. Dalilnya firman Allah Ta'ala, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul pembohongan dan dosa yang nyata. Jadi kita tuduh keturunan orang ini berat ke tak berat? Berat, menyakiti orang. Surah Al-Ahzab 58. Hadis-hadis yang berkaitan, hadis 1580, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani fi nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fi nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti, rawahu Muslim. Maksudnya dua perkara pada manusia, kedua-duanya pada mereka adalah kufur. Kufur di sini bukan kafir keluar daripada agama, tapi kufur di sini dengan mana kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, iaitulah mencela keturunan orang.
Dia ni betul ke anak pocik ni? Aku rasa bukan lah, muka lain. Kadang-kadang kita main tak? Ayuh dia lah, muka bulat, anak muka panjang. Moknya putih, anak hitam contohnya. Ya lo ke anak dia ni? Ini dipanggil ta'nu fil ansab. Tak boleh kita nak hukum lagu tu. Sebab dia kata anak dia lah, tak usah duduk main. Cuma dalam dosa besar yang kita bincang dulu, kalau orang ambil anak angkat bebel dia, itu dosa besar. Itu bab lain. Hak ni memang anak dia. Masalah warna, masalah bentuk, itu perbezaan dia panggil naz'atu irqin. Kadang-kadang mari keturunan dia ada hak sedemikian rupa, maka dia akan mari sekali-sekala turun kepada anak cucu. Yang kedua, meratapi kematian. Jadi kita merata atas kematian juga termasuk dalam perbuatan yang dilarang, termasuk dalam dosa besar. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Pengajaran daripada hadis, apa pengajaran dia? Yang pertama, mencela keturunan dan meratapi kematian adalah perkara yang diharamkan oleh agama Islam dan sepakat para ulama pada keharamannya. Jadi tak bolehlah kita meratak atas kematian. Kalau ada orang mati, kita duduk bertepik belah, "Oi, mati dah lah, habis dah lah, aku nak duduk dengan siapa?" Ini semua ni perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam. Jangan cuba kita buat. Yang kedua, perbuatan tadi boleh menyebabkan kekufuran jika dihalalkan. Mana kalau halal, kufur. Sedangkan dia mengetahui kesepakatan kaum muslimin dalam mengharamkannya. Jadi kufur tadi kalau halal. Tapi kalau tak halal, dia panggil bukan kufur keluar daripada Islam, tapi kufur dari segi nikmat Allah Ta'ala, mana berdosa kata itu. Yang ketiga, orang yang mencela keturunan dan meratapi kematian seolah-olah tidak redha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita meratak kematian, sedih tak apa. Ni ada orang duk sebar dalam berita ni, dia kata apa? Jangan menangis. Bila berlaku kematian, adalah pakcik-pakcik tak lebah kapur ni, nak tunjuk dia terpandai lah. Jangan teriak, jangan berair mata. Pok dia mati, macam mana tak boleh tak berair mata? Kecuali ayah dia suka, dia suka ayah dia mati dah. Mati dah orang tua tu beres ha. Lepas ni kita bersaka boleh kita. Mana itu baru tak menangis. Naluri yang tabii manusia, dia akan menangis kalau keluarga dia mati. Jadi kita jangan menangis, jangan keluar air mata. Siapa dia kata tak boleh keluar air mata? Nabi menangis ketika Sayyidina Ibrahim mati. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah." Rasulullah menangis. Nabi kata, "Innal 'aina tadma." Mata mengalir air mata. Wal qalbu yahzan, hati sedih. Tapi kita tak akan keluar perkataan kecuali perkataan yang diridai oleh Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa khulifni khairan minha. Tapi tak air mata mengalir tak jadi masalah. Yang larang dalam kita ni an-niyahah. Niyahah ni makna bertempik, melau. Taduk dah lah pok aku, mati dah lah tok laki aku, janda dah lah, contohnya kita duk topik. Ini tak boleh. Ada. Ataupun suami dia bini mati dah lah mak dia, siapa nak jaga aku pula, duk topik melau situ. Koyok baju, capok apa ni, piyah, tarik rambut. Ini dia panggil niyahah. Niyahah ni yang dilarang. Kalau setakat berair mata tak apa, berair ke nak berair. Ni ada ni orang mari tanya, "Oh, ada pojok tu larang keras." Tak boleh. Kata suruh dia tu tak mengalir air mata. Dia bukan anak dia, bukan aja bini dia mati. Sebab tu lah kat dia pun. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, banyak pendapat ulama mengenai hadis ini, dan yang paling sahih ialah kedua-dua sifat tadi adalah amalan orang-orang kafir. Jadi maksudnya bihim kufrun, mana ini perbuatan orang kafir. Itu Imam Nawawi kata. Dan perangai orang jahiliyah buat. Maka kita janganlah menunjukkan bahawa kita ini termasuk di kalangan orang-orang yang buat benda-benda ni. Jadi ulama bahas panjang dalam masalah ini. Masalah bila ada kematian, kita panggil orang pergi rumah kita. Kita bahas dah baru ni dalam kitab kita, dalam bab sampai pahala kepada orang mati, dalam kitab Perisai Mukallaf. Tengok balik situlah. Rakaman kita sudah panjang. Jadi termasuklah dalam perbuatan yang tidak baik itu, iaitulah mengumpulkan orang-orang selepas berlaku kematian. Pergi rumah hamba deh 3 malam tak payah nano. Pasal orang ni keluarga kita mati. Jadi apa kita nak buat? Kata di Jarir bin Abdullah Al-Bajali, "Kunna naral ijtima' fi baitil mayyiti."
wa sun'it tu'am minan niyahah. Ni Jarir ni seorang sahabat. Dia kata kami duk kira berkumpul di rumah orang mati dan menyediakan makanan untuk mereka makan itu minan niyahah, termasuk dalam perbuatan niyahah, meratap atas kematian. Siapa kata? Jarir bin Abdullah, seorang sahabat. Begitulah keadaan. Jadi kita kena tengoklah dalam kitab-kitab Jawi kita pun kita sudah bahas panjang hari itu. Syekh Daud Petani kata di antara perkara yang makruh dicela pada syarak menseru orang, mana panggil orang untuk berkumpul selepas kematian. Dan juga satu perkara yang dilarang iaitulah menerima orang yang menyahut seruan tersebut. Jadi kita tuan-tuan sendiri boleh fikir dalam kitab-kitab semuanya melarang perbuatan berkumpul, kerana dia kata termasuk dalam an-niyahah, termasuk dalam perbuatan meratap kematian. Wallahu alam. Inilah di antara perbincangan yang boleh kita sebut pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan dalam bab yang ke-276 di dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.